Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari FMT, bubar Perikatan Nasional, Akmal mahu PAS hidupkan semula Muafakat Nasional. Adakah krisis Perlis bukti Perikatan Nasional sudah rapuh? Mengapa Muafakat Nasional kembali disebut sebagai jalan keluar? Dan siapa sebenarnya paling terkesan jika gabungan politik ini berubah arah? Isu yang sedang meletus di Perlis bukan sekadar soal 3 kerusi Dewan Undangan Negeri kosong atau hilang majoriti kerajaan negeri. Ia adalah cerminan krisis kepercayaan dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Apabila Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh secara terbuka mencadangkan agar Perikatan Nasional dibubar dan PAS kembali menghidupkan Muafakat Nasional, mesejnya jelas. Kerjasama politik yang dibina atas asas taktikal tanpa kepercayaan jangka panjang akhirnya memakan diri. Kenyataan Akmal bahawa PAS telah ditikam dari belakang, bukan datang dalam ruang kosong. Apa yang berlaku di Perlis menunjukkan bagaimana rakan dalam gabungan boleh bertindak secara berasingan apabila kuasa dan jawatan menjadi pertaruhan. Apabila sokongan ditarik melalui akuan berkanun dan melibatkan istana, ia bukan lagi politik biasa. Ia politik krisis yang membuka kelemahan struktur Perikatan Nasional. Menariknya, respon daripada PAS melalui Ketua Penerangannya, Ahmad Fadli Syari, menunjukkan pintu Muafakat Nasional masih belum tertutup. PAS menyifatkan Muafakat Nasional sebagai kunci kekuatan dan perpaduan ummah. Tetapi dengan satu syarat yang besar, UMNO Barisan Nasional mesti keluar daripada kerjasama bersama Pakatan Harapan. Di sinilah persoalan besar timbul. Adakah UMNO benar-benar bersedia memutuskan hubungan dengan Pakatan Harapan demi kembali kepada kerjasama lama bersama PAS? Muafakat Nasional dahulu dibina atas sentimen penyatuan Melayu Islam. Namun, sejarah juga membuktikan Muafakat Nasional runtuh apabila Perikatan Nasional ditubuhkan bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kini, apabila Parti Pribumi Bersatu Malaysia dilihat menjadi faktor utama ketegangan di Perlis, PAS mula menilai semula kos politik berada dalam Perikatan Nasional. Krisis ini juga mendedahkan realiti pahit dalam politik gabungan. Apabila Parti Islam se-Malaysia memiliki lebih banyak tusi, tetapi jawatan Menteri Besar dan arah pentadbiran negeri dipertikaikan, rasa tidak puas hati pasti muncul. Apabila sokongan 8 ahli Dewan Undangan Negeri ditarik, kerajaan negeri hilang majoriti dan 3 kerusi pula dikosongkan, kestabilan politik runtuh sepenuhnya. Dalam masa yang sama, cadangan mengadakan pilihan raya kecil di 3 kawasan menunjukkan Suruhanjaya Pilihan Raya bakal berdepan keputusan besar. Rakyat Perlis mungkin dipanggil semula untuk mengundi bukan kerana pilihan mereka sebelum ini salah, tetapi kerana elit politik gagal mengurus perbezaan dalam gabungan sendiri. Persoalan paling besar sekarang bukan sekadar sama ada Muafakat Nasional boleh dihidupkan semula. Persoalannya, adakah rakyat masih percaya kepada gabungan politik yang sering berubah arah bergantung kepada siapa memegang kuasa? Jika Muafakat Nasional kembali, adakah ia benar-benar lebih stabil atau hanya mengulangi kitaran lama dengan wajah baharu? Apa yang jelas, krisis Perlis telah membuka pekung Perikatan Nasional. Ia menunjukkan bahawa gabungan yang kelihatan kuat di atas kertas boleh runtuh apabila diuji dengan realiti kuasa. Sama ada Perikatan Nasional dibubar atau Muafakat Nasional dihidupkan semula, yang paling penting ialah kejujuran kepada rakyat dan kestabilan pentadbiran. Politik tidak seharusnya menjadi medan tikam belakang dan akuan berkanun senyap. Rakyat menuntut kejelasan, bukan drama berpanjangan. Jika gabungan politik gagal menjamin kestabilan, maka mandat rakyat akhirnya akan menjadi penentu mutlak. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.